dalam PRN, yang mana kalau pada PRU ke-14 kita kalah tersungkur 3-0, tersungkur, tapi misai masih lagi menegak. Pastinya kan maruah tetap ada. Jadi kita gunakan pengalaman kita. Kita gunakan pengalaman kita yang baru saja kita lalui. Semua mereka yang bertanggungjawab, terutamanya di peringkat bahagian yang jaga kenderaan, yang jaga pacabar, ini semua akan disambung semula oleh mereka-mereka yang memegang jawatan ini pada PRN yang lepas. Hanya kita buat pertama kali lah, kerana kita ni bukan banyak duit, yalah. Jadi bahagian ni lepas pilihan raya yang lalu kita masih lagi berhutang. Kita berhutang dengan pengundi-pengundi luar yang nama-nama ketua-ketua cawangan telah serahkan kepada wakil bahagian. Belakang, betul-betul belakang saya. Dia akan saudara Rizal akan mula membayar kepada semua pengundi-pengundi luar kerana kita sudah dapat sedikit wang. Jangan tambah-tambah nama lagi. Ha? Ada? Ada lagi? Tak. Ini. Tapi insyaAllah, mana cawangan yang telah mengantar nama kepada saudara Rizal ataupun kepada bahagian, kita akan ikhtiar. Ini hutang yang besar sekali, 2,500 pengundi luar yang telah datang mengundi pada PRN yang lalu. Nama-nama mereka telah dikemukakan kepada bahagian. Kali je lah dengan RM50. Hutang besar tu. Tapi kita jenis yang akan tunaikan segala hutang kita. InsyaAllah kita akan lakukan sebelum diadakan hari penamaan calon. Last minute betul lah, tetapi apa nak buat? Kalau mampu bayar, bayarlah. Jangan kata alah dah lambat dah, orang dah lupa. Tak, jangan. Ya, kita akan insyaAllah selesaikannya. Kita berhutang, dan sebab itu hari ini kita mengadakan perwakilan bahagian pun dengan bantuan ahli yang berhormat kita. Jaranglah bahagian sampai terpaksa kita cukai lebih, minta tolong lebih daripada yang berhormat. Nasib baiklah ahli yang berhormat kita ni, dia sanggup membantu, membiayai, menolong kita, menolong bahagian. Kalau kita kalah juga hari itu, susah juga lagi. Kita bermesyuarat bawa pokok lah, ya. Ataupun keluarlah duit simpanan sesiapa, pinjam dulu, ya. Tapi alhamdulillah, maknanya kita ada kelompokan, kita ada kekurangan, dan kita, tetapi yang mustahak ialah saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan faham bahawa kesan daripada kita sebagai parti pembangkang itu bukan boleh hilang dengan serta-merta bertukar je kerajaan ataupun ada senang je minta je projek. Tak, Johor Bahru bukan jenis macam tu. Ketua bahagian tak pergi bawa sampul surat kepada Perdana Menteri untuk dapatkan projek supaya nak bayar hutang. Tak, itu bisnes. Tetapi kalau kita nakkan duit
politik, dana politik, ia mesti datang daripada parti besar kita, bukan melalui sampul surat ke ataupun projek ke, kerana itu bukan kaedah yang berlaku di Johor Bahru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini dalam PRU ke-15 ini kita tak perlu nak bimbang kalau dengan syarat kita terima kelemahan yang berlaku semasa kita berdepan dengan PRN dahulu dan kita membetulkannya. Ada yang longgar, kita ketatkan. Ada yang lopong, kita isikan balik. Dan ini bukanlah satu yang susah untuk kita nak lakukan. Kalau kita benar-benar tahu bahawa dalam peperangan, mana-mana peperangan, yang mustahaknya ialah tentera yang bersatu padu, bergerak dengan perjuangan dan bergerak di bawah kepimpinan yang teratur. Ianya soal masa sudah ditentukan, soal tempat kita, tentera kita, sesama kita, perjuangan kita, kepimpinan kita. Itulah syarat kalau kita nak masuk perang. Kalau kita tidak ada jumlah perpaduan dan jumlah tentera yang bersatu, yang menerima perjuangan yang satu, yang sama, tentulah akan berlakunya kucak-kacir. PRU 14 ada berbagai sebab yang membawa kepada kekalahan kita. Tapi kekalahan itu menjadi pengajaran. Bukan maknanya habis terus, dan itulah bukti ketahanan kita. Ketahanan sebenarnya perjuangan kita. Apa yang kita lakukan demi rakyat. Ketahanan kita, perjuangan kita dalam membela dan menjaga kepentingan masyarakat, kebajikan masyarakat, itu menjadi hasrat dan asas perjuangan kita. Jadi bila kita berdepan pula dengan PRU ke-15, kita ketatkan di mana-mana yang kita longgar, kita kuatkan di mana yang kita lemah, kita isikan di mana yang kita lemah. Dan seperti biasa, kita macam biasa bergeraklah di peringkat cawangan masing-masing. Ketua-ketua cawangan dan jawatankuasa cawangan bersama dengan wanita, bersama dengan pemuda, ataupun kalau ada putrinya, tentunya lebih mengetahui kawasan di bawah jagaan masing-masing. Sistem dan proses yang baru ini patut membantu. Ia merupakan data, ia merupakan maklumat. Dan data dan maklumat itu tak berguna kalau kita tak guna pakainya secara yang terbaik. Nama-nama yang ada, sikap yang ada harus dilaksanakan di peringkat cawangan-cawangan. Jadi saya berharap ketua cawangan jangan cepat melenting. Ada dulu dengar kata, apa ketua cawangan nak buat? Kalau kenderaan pun dia pegang, pengundi luar pun dia pegang, ini dia pegang semua, tinggal kita tak buat apa. Tak. Dah baik dah. Alhamdulillah.
Maknanya diberi ubat ke apa tak? Bisa. Dapat tonik lah tu lah. Beritahulah tonik tu pada saya, pasal saya pun demam juga ni. Alhamdulillah. Tapi kita nak menang kena total war, perang yang total. Gunakan kebolehan, kekuatan yang ada kepada kita. Jangan bersendirian. Jangan merajuk. Merajuk boleh 2 hari. Jangan kecewa pula tu. Jangan lama sangat kecewa. Nanti bila lama sangat kecewa, susah nak patah balik. Jadi kita tumpulah kepada soal pilihan raya. Soal tak suka dengan ketua bahagian tak menjadi masalah. Pasal kita mengadakan perwakilan bahagian ini selepas kita buat pindaan kepada perlembagaan parti. Betul? Patutnya sekarang ni kita mesti memilih. Betul tak? Tapi awak terlepaslah. Mana yang nak bertanding jadi ketua bahagian ke, nak lawan jawatankuasa bahagian ke, terlepaslah peluang untuk bertanding dalam perwakilan ini. Tapi kita tunggu lepas pilihan raya. Selesai pilihan raya, kita akan pilih barisan kepimpinan bahagian yang akan berada sehingga pilihan raya yang akan datang, PRU 16. Jadi maknanya dalam perwakilan pemilihan parti yang akan datang ni, kita sebenarnya akan memilih kepimpinan yang akan menentukan kemenangan dan kejayaan parti dalam pilihan raya yang akan datang sekali lagi. Jadi sabar, tak menjadi masalah. Tak ada menjadi masalah, kita tak hilang, tak langgar dari segi konsep demokrasi. Jelas, tanggungjawab bahagian Johor Bahru setakat ini ialah untuk menjadi jentera dan memenangkan parti dalam pilihan raya PRU yang ke-15. Selepas itu kita pilih lagi untuk PRU kan ke-16. Itu jelas tanggungjawab bahagian. Dan bahagian juga bertanggungjawab untuk menyediakan calon. Bahagian pada PRN yang lepas, kita menghantar 5 nama seperti dikendaki. Selepas nama-nama dihantar, saya tak bercakap pun dengan pucuk pimpinan parti yang menentukan siapa yang nak dipilih sebagai calon. Saya tak sebut pun kerana saya rasa setiap mereka yang layak. Tetapi bila tak bercakap, saya juga boleh dikatakan tak memilih kasih. Dan bila tak memilih kasih, ada pula yang kecewa. Jadi mungkin kali ini patut saya beritahu ke tak siapa yang saya nak. Boleh dong. Tapi ini bukan PL saya. Oh, orang semua kata kalau saya punya pilihan Rehan. Jadi yang kelebihan Rehan, dia banyak wakil-wakil calon yang standby. Kalau nak cari calon yang banyak wakil-wakil calon, Rehan lah. Satu hari itu kita pergi makan, saya nak belanja, nak bayar dengan makan dengan ketua-ketua cawangan. Jadi ketua bahagian kena lah bayar kan. Rupanya Raihan ada, wakil calon pun ada yang tolong bayar kan. Jadi mesej dia senang lah. Kalau Raihan ajak makan, pergi. Ataupun
Kalau dia tak ajak, awak ajak dia makan. Jadi tak apa. Kalau saya berseluruh dengan orang lain mungkin dia kecil hati, dia tak berani kecil hati dengan saya. Sebab tu dia tahu saya takkan pilih dia. Oh, ini sebab tu wakil calon pun keluar. Wakil calon pun tak gini-gini. Tak apalah, itu kita. Ada lagi nak. Ni wakil calon siapa pula ni? Cakap ni. Tuan-tuan, puan-puan, saya serahkan